Hai semua, apa khabar? Sekali lagi saya Mahadevan, saya seorang peguam beramal di Tetuan Jedib Hari dan Jamil. Topik kita pada hari ini bankruptcy dari perspektif seorang peguam. Mula-mula sekali saya nak tekankan di sini, bila kita kata bankruptcy ni dia ada berapa jumlah yang kita perlu berhutang sebelum kita boleh digelar ataupun di satu tindakan mahkamah boleh diambil bagi tujuan bankruptcy. Limit terkini sekarang ini adalah RM100,000. Ini tuan-tuan dan puan-puan kena ingat. Tapi limit ni bukan sentiasa sama dari dahulu dah, sebab limit ni berubah-ubah. Dia ikut kepada peredaran masa, mungkin ada akta baru, ada ubahan dari segi jumlah tersebut. Sebab masa saya mula-mula jadi peguam dulu pun saya rasa dalam lingkungan RM30,000, lepas tu naik RM50,000 dan sekarang ni paling latest RM100,000. So bila dah jumlah hutang tu telah melebihi daripada RM100,000, pihak pemiutang ataupun orang yang kamu hutang ni kita panggil dia pemiutang. So dia boleh membuat satu permohonan menerusi mahkamah untuk mendapatkan perintah supaya kamu diisytiharkan sebagai seorang yang muflis. Itu dari segi limit. Seterusnya bagaimana proses bankruptcy ini akan berjalan. Kita kena ingat sentiasa bila kita kata proses bankruptcy ni dia kena menerusi proses mahkamah. Bila kita kata proses mahkamah ni, kamu kena diberikan sesalinan notis mengenai proceeding tersebut. So, kamu akan diberikan notis di mana dalam notis tersebut akan mengatakan kamu berhutang dengan individu ini sekian-sekian dan hutang tersebut telah disahkan oleh mahkamah dan seterusnya satu proses bankruptcy telah dimulakan terhadap kamu. Itu adalah kandungan notis yang ada. Bila kamu terima notis itu, seterusnya kamu boleh bertindak untuk satu sama ada kamu nak lantik peguam ataupun kamu nak berunding ke dan sebagainya. Itu adalah option-option yang kamu ada. Tapi soalan yang kita selalu dengar adalah, tuan, saya tak dapat apa-apa notis, saya tak dapat apa-apa surat. Tahu-tahu bila saya semak, saya telah diisytiharkan sebagai seorang yang muflis. Boleh ke macam tu? Boleh. Okay. Kenapa boleh? Ini yang berlaku. Biasanya, saya bagi contoh dalam cara yang kita boleh faham lah. Mungkin kamu ada berhutang dengan bank. Bila kamu berhutang dengan bank ini, kamu akan senaraikan alamat kamu. So, mungkin ketika kamu membuat loan ini, kamu beralamat di Kajang. Kamu loan ini atas property yang berada di Kajang. Tetapi lepas sekian lama mungkin kamu telah berpindah ke Perak contohnya. So bila kamu dah berpindah ke Perak, apa yang berlaku di sini, bila mereka nak pihak bank ataupun pihak yang cuba mendapatkan bankruptcy terhadap kamu ni, dia kena serahkan sesalinan notis ini kepada kamu. Dan sesalinan notis ini akan dihantar kepada alamat yang berada dalam milikan mereka. So, alamat terakhir yang dalam milikan pihak bank mungkin adalah alamat rumah kamu ataupun alamat kamu ni di Kajang. Dan seterusnya, mungkin boleh buat satu carian IC. Dan mungkin carian IC kamu juga menunjukkan alamat kamu ni sebenarnya di Kajang. So, bila alamat kamu di Kajang, alamat yang kamu serahkan kepada pihak bank pun di Kajang, so, tidak ada cara lain untuk membuat penyampaian kepada kamu di Perak contohnya. Tak boleh. So, apa yang akan buat? Apa yang pihak bank atau pihak peguam akan buat? Pihak peguam ada satu proses yang kita sebut sebagai penyampaian ganti. Proses penyampaian ganti ini relevan apabila dokumen tidak dapat diserahkan kepada individu yang seharusnya menerima dokumen inilah. So, bila tak dapat diserahkan, ada peruntukan di bawah undang-undang di mana penyampaian ganti ini boleh dibuat. Tapi persoalan di sini adalah, wajar ke kita buat penyampaian ganti daripada menyerahkan notis secara kendiri? Memang sebenarnya penyerahan notis secara kendiri adalah paling baik. Tapi bila seseorang itu enggan menerima notis ataupun memang tidak dapat dijumpai, apakah option lain yang ada kepada pihak bank ataupun pihak pemiutang? So, optionnya adalah menerusi penyampaian notis, menerusi penyampaian ganti. Bagaimana penyampaian ganti ini dibuat? Sesalinan notis tersebut ditampal di mahkamah. Satu advertisement dibuat di surat khabar. Yang biasa kamu tengok dekat surat khabar tu, ada banyak nama-nama, ada satu artikel kecil macam tu. Itulah contoh notis bankruptcy. So, dia akan letakkan di situ sebab bila poin-poin ini telah dibuat, maksudnya mahkamah boleh menerima pakai seolah-olah notis tersebut telah disampaikan dengan sempurna. So, seterusnya, penyampaian ganti akan diguna pakai sebagai seolah-olah notis tersebut telah diserahkan secara kendiri. Dan seterusnya, proses mahkamah boleh berjalan. Itu kamu kena ingat. So, kamu jangan ingat kerana kamu tak terima notis ni, kamu tak boleh dimufliskan. Boleh. Kamu tak boleh dibankruptkan. Tak boleh. Tak boleh. Itu yang kamu kena tahu. Bila
notis kamu tak terima pun kamu kena semak sama ada penyampaian ganti dah dibuat dan sebagainya. So adalah proses undang-undang di situ. Ini kita kena tahu. Ketiga, poin kita yang ketiga untuk hari ini, kamu kena ingat bagi seseorang yang diisytiharkan muflis, kamu tak boleh keluar negara ikut suka hati. Ini kamu kena tahu. Sebab kamu telah diisytiharkan muflis, so pergerakan kamu adalah terikat. Bila kamu nak keluar negara, bukan tak boleh langsung. Boleh, tapi dengan kebenaran. Contoh, mungkin kamu ingin pergi ke Mekah. Contoh, kamu ingin menunaikan haji. Ataupun bagi orang India, mungkin kamu ingin pergi ke India untuk sembahyang dan sebagainya. Atau berjumpa dengan anak yang berada di luar negara. Boleh. Tapi semua ini kenalah menerusi satu proses permohonan. Kamu tak boleh suka-suka hati. Kamu rasa, okey, saya ingin menunaikan haji. Oleh yang demikian, saya boleh pergi secara automatik. Tak boleh. Kamu kena dapatkan satu kebenaran terlebih dahulu menerusi satu proses permohonan. Poin kita yang keempat untuk hari ini, saya juga ingin tekankan di sini, bila kamu ni adalah seorang yang muflis, semua harta kamu, semua akaun-akaun bank kamu ni akan dibekukan. Terutamanya bank akaun kamu ni akan dibekukan. So, akaun bank ini, kamu tak boleh suka-suka hati kamu nak buka akaun bank baru. Tak boleh. Kamu kena dapatkan kebenaran terlebih dahulu. Maksudnya, dari segi keuangan, pergerakan keuangan kamu ni akan banyak dikekang kerana dianya harus menerusi satu saluran yang betul. Kamu tak boleh membuat keputusan sendiri selepas ini. So, contoh, kalau kamu diisytiharkan sebagai seorang yang muflis, tapi kamu masih bekerja, gaji kamu dibayar kepada bank account dan kamu perlukan satu bank account. Kalau kamu perlukan bank account pun, kamu kena ada kebenaran. Baru kamu dibenarkan untuk membuka bank account dan gaji kamu akan dibayar dan seterusnya. Itu adalah prosedur-prosedur dia lah. Dan poin kita yang terakhir untuk hari ini adalah dari segi pinjaman. Kalau kamu ni telah diisytiharkan sebagai muflis, adakah kamu boleh membuat pinjaman baru? Tak boleh. Kamu tak boleh buat pinjaman baru. Kalau boleh pun, dia ada limit lebih kurang RM1,000. Dan bila kamu nak buat pinjaman ini, dialah kena menerusi satu permohonan. Kalau orang nak bagi kamu pinjam pun sebenarnya tak boleh. Dia kena dapatkan kebenaran terlebih dahulu. Dan supaya orang yang nak bagi kamu pinjam ini, dia pun tahu apa situasi sebenar, apa keadaan kamu. Tapi sekarang ni, buat masa sekarang ni, ianya tidak sebegitu relevan. Sebab bila ada secret, sitos dan sebagainya, pihak-pihak yang ingin memberikan kamu loan pun boleh buat semakan menerusi sistem tersebut dan mengetahui apa status kewangan kamu. Itu boleh ditentukan lah. So biasanya isu bab pinjaman ini tak banyak berbangkit. Lagi satu ya, sebelum saya terlupa, saya juga ingin tekan, saya selalu dengar jugalah, biasanya recovery agency biasanya akan menyebut, kami akan membekukan akaun kamu. Kamu akan diheret keluar daripada rumah kamu dan sebagainya. Mungkin itu adalah teknik-teknik yang mereka gunakan untuk memastikan kamu membayar jumlah hutang tersebut. Tapi kamu kena ingat, proses bankruptcy tidak boleh dibuat menerusi surat menyurat. Kena pergi mahkamah. So, bila kamu dapat surat yang mengatakan kamu pihak recovery ni ataupun pihak siapa-siapalah yang hantar utusan surat kepada kamu ni, sebab saya tak boleh menyalahkan pihak recovery juga sebab kita tak tahu apa prosedur di belakang tabir. Tapi yang saya boleh sahkan dari perspektif saya adalah bankruptcy tidak boleh dibuat menerusi surat menyurat. Itu tak boleh sama sekali. Kena ada order daripada mahkamah, kena ada perintah daripada mahkamah, baru proses bankruptcy itu boleh dikatakan sempurna. Sekian saja daripada saya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat sedikit sebanyak membantu tuan-tuan dan puan-puan. Macam biasa, jika ada sebarang persoalan, sila ajukan. Saya akan cuba yang terbaik untuk menjawab. Dan semoga kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Terima kasih.